Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak pelajar Pak Pendeta, selamat pagi semua. Hari ini kita akan belajar menerusi video. Cikgu rakam terlebih dahulu. Masih lagi kita membincangkan tajuk pengenalan prinsip perkawanan ya. Kita tengok, kita dah tengok dah yang ni, slide ni minggu lepas. Kalau kita sebut perkawanan ni, kita akan dapat faham bahawa dia terbagi kepada dua. Satu dia urusan perekodan. Urusan perekodan. Maknanya ada sistematik dia, ada SOP dia. Nak rekod tu macam mana kan. Kemudian lepas rekod tu, kita tak berhenti setakat itu saja. Lepas rekod tu, kita kena analyse. Kita kena analisis. Apa syarikat tu bagus ke tak bagus. Untung ke tak untung. Macam mana kita nak bagi syarikat tu meningkatkan lagi keuntungan dia kan. Kalau syarikat tu rugi, macam mana kita nak bagi syarikat tu untung balik kan. Untuk semua jenis organisasi kan. Organisasi berasaskan untung dan organisasi tidak berasaskan untung. Ini kita dah cerita dah minggu lepas. Okey, baik, kita sambung. Yang seterusnya ialah kitaran perkawanan ataupun accounting cycle. Kita tengok dah ni minggu lepas. Maksudnya kalau kita nak mula merekod, dia ada SOP dia, dia ada tata cara dia nak merekod dia macam mana kan. Bukan boleh main belasah je rekod Dan paling penting yang pertama ialah kita kena ada evidence, dokumen perniagaan. Maksudnya evidence ni sangat penting, bukti yang menunjukkan bahawa urus niaga tu telah pun berlaku. Baru kita boleh proceed rekod. Kalau tak ada evidence tu, tak boleh nak proceed rekod. Ya. So dokumen ni ada banyak. Kalau urus niaga tunai, dokumen lain. Kalau urus niaga hutang, dokumen lain. Ada beberapa contoh cikgu bagi. Kalau urus niaga tunai ni, macam resit, kan? Macam bil tunai, macam cek. Kalau urus niaga hutang, ni ada invoice, ada nota debit, ada nota kredit. Nanti kita akan pergi chapter by chapter, bab by bab. Setiap satu ni Kemudian bila kita dah ada semua dokumen ni, kita simpan elok-elok dalam file. Kita simpan elok-elok. Pastikan file tu tidak terdedah kepada sebarang benda, perkara-perkara yang boleh menyebabkan kerosakan pada file tersebut. Banjir ke apa. Okey. Kemudian bila kita dah simpan elok, dia tak cukup lah kita simpan dalam file dia kan. So kita terus pergi kepada buku catatan pertama. Kita kena rekod dalam first entry book ni, buku catatan pertama ni. Cikgu dah cerita dah minggu lepas. Dalam ni ada dua, satu ada buku tunai untuk urus niaga tunai, satu lagi ialah journal. Kalau urus niaga tu melibatkan urus niaga secara hutang, mostly lah. Kemudian lepas daripada kita rekod di sini buku catatan pertama ni, kita akan pergi ke ledger pula. Dia akan pergi terus sampai habis. Dia tak boleh berhenti sekat-sekat. Dalam ledger ni ada dua, satu ledger am, satu ledger khas. Ledger khas ni cikgu dah cerita dah minggu lepas. Ledger khas ni ada dua. Satu ledger khas akaun belum terima, satu ledger khas untuk akaun belum bayar. Akaun belum terima ni maksudnya kita jual secara hutang kepada pelanggan, customer. Kita jual secara hutang kepada pelanggan. So kita belum terima daripada pelanggan tu. Kita belum terima lagi duit daripada pelanggan tu sebab pelanggan tu hutang dengan kita. Itu kita sebut akaun belum terima. Kalau akaun belum bayar, kita beli daripada pembekal, kita beli daripada supplier secara hutang. Maksudnya kita belum bayar kepada pembekal, kita belum bayar kepada supplier tu. Maksudnya itu adalah akaun belum bayar. Supplier itu adalah akaun belum bayar. Yang customer tadi ialah akaun belum terima. Okey. Bila dah rekod dalam ledger, kita akan pindah catat ke dalam imbangan duga. Kalau kita rekod betul dalam buku catatan pertama ni, kita pindah betul, angka betul, debit kredit betul, akaun betul. Maksudnya nanti bila kita buat imbangan duga ni, imbangan duga kita ni insya-Allah akan seimbang. 99% kita boleh kata betul.
Tapi mostly insya-Allah betul, tapi kadang-kadang ada juga imbangan duga kita seimbang tapi sebenarnya tak betul. Nanti kita akan belajar macam mana kan. Okey, lepas kita buat imbangan duga, kita akan pergi kepada pelarasan. So dalam accounting ni, dia ada beberapa benda yang kita kena ubah suai angka dia. Ubah suai angka dia, ubah suai account dia. Nanti kita akan belajar. Lepas kita ubah suai, setiap hujung tempoh perkawanan, lepas kita buat ubah suai, kita akan buat sekali lagi imbangan duga terlaras. Kita akan make sure imbangan duga kita ni seimbang sekali lagi kan. Kalau seimbang saja baru boleh proceed. Kalau tak seimbang kita tak boleh proceed. Kita kena settle dulu kat sini ya. Kemudian kita akan tutup semua akaun kita. Kemudian lepas tutup baru kita akan buat penyata kewangan. Dalam penyata kewangan ni nanti kita akan tengok kita akan nak ukur sama ada syarikat kita ni, kita nak tengok syarikat kita ni untung ataupun rugi. Kemudian habis. Kemudian itulah. Nanti jumpa lagi dokumen. Setiap hari ada dokumen kan. Maksudnya setiap hari benda ni berlaku. Pindah ni berlaku. Terus pindah catat ni berlaku. Okey. Ada berapa ni? Ada 8 cycle. So, cikgu nak anda faham dan hafal. Kalau tak boleh faham lagi, hafal dulu. Kemudian baru faham. Okey. Okey, kita sambung. Slide seterusnya ialah sub bidang perkawanan. So, bila kita sebut sub ni, kita ada submarine, kita ada subway. Apa dia kan? Macam subway apa dia? Subway ni, way tu jalan, sub tu bawah, ada bawah. Apa yang dekat bawah dia? Kita ada keretapi bawah tanah kan. Tu kita panggil subway. Siapa yang lapar lagi boleh pergi makan subway. Kat Arau ada. Macam submarine, dia duduk bawah kan, duduk dalam laut. Okey. So maksudnya dalam bidang perkawanan ni ada sub bidang perkawanan, ada 4 semuanya. Maksudnya ada 4 bidang yang boleh kita ceburi nanti dalam bidang perkawanan. Nanti kalau siapa yang berminat untuk meneruskan kerjanya dalam bidang perkawanan, dia boleh tengok nanti nak masuk sub bidang yang mana. Okey, sub bidang pertama ialah perkawanan kewangan, financial accounting. Maksudnya apa kerja dia? Ialah dia menyediakan pelaporan maklumat perkawanan dalam bentuk penyata kewangan, financial statement. Financial statement ni digunakan oleh pengguna dalaman dan juga pengguna luaran. Ada internal dengan external. Ada pengguna dalaman. Pengguna dalaman ni maksudnya orang dalam syarikat lah. CEO, ahli lembaga pengarah, pengurus kan. Maksudnya bila financial statement tu, penyata kewangan tu siap, dia akan digunakan oleh orang dalaman ni untuk menilai prestasi syarikat. Kat mana tak kena, macam mana nak buat kan. Sekarang musim Covid ni banyak syarikat terjejas kan. Jualan harian menurun kan. Bila jualan menurun, tak boleh nak bayar gaji. So pihak pengurusan ni kena buat satu keputusan yang kuat macam mana nak selamatkan syarikat. Mungkin tu yang dia kena buang kerja apa semua kan. Okey. Kemudian pengguna luaran ni maksud dia orang-orang luar yang berminat nak tengok kita punya financial statement ni. Siapa dia yang orang-orang luar yang berminat ni? Biasanya bank lah. Kalau kita nak buat pinjaman dekat bank, dia nak tengok financial statement kita. Bagus ke tak bagus syarikat kita ni. Nanti kalau kita nak buat pinjaman duit, dia pun yakin kita boleh bayar. Itu pengguna luaran. Ini contoh lah. Nanti kita jumpa lagi. Okey, yang kedua ialah perakawanan pengurusan. Okey, management accounting. Biasanya management accounting ni di bahagian perkilangan. Bahagian perkilangan biasanya menyediakan maklumat perkawanan untuk pengguna dalaman. Disediakan information. Skop kerja dia kawalan, merancang, pengurusan pengeluaran kan.
Dia bagi maklumat macam mana kita nak jual. Contoh, cikgu bagi contoh air mineral kan. Air mineral kita beli dekat koperasi, mungkin harga dia RM1 kan, tapi di pihak production berapa dia boleh jual sebotol air tu. Maksudnya dia kena fikir, kena cari maklumat, ya, macam mana dia orang boleh memaksimumkan keuntungan. Mungkin satu botol tu mungkin jatuh dalam berapa sen saja, mungkin 5 sen, ya, mungkin 10 sen, ya, tapi kita beli kat kedai tu dah 50 sen kan. Kalau pergi kat airport tu RM5. Okey. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga ialah pengauditan. Audit. Maksudnya ada pihak yang dalam audit ni yang check, yang check kerja-kerja accountant lain, ya. Maksudnya dia check sama ada dokumen perniagaan yang kita rekod tu betul ke tak betul kan. Dia mengesahkan apa yang kita buat tu betul ke tak betul. Dia akan pastikan bahawa nyata kewangan yang kita buat tu ikut SOP, ikut standard yang telah ditetapkan. Bukan main belasah je. Ini kerja audit. Maksudnya audit ni memang cengih lah kita kata kan. Memang kalau kita kata audit nak datang tu, maksudnya kita pun memang risau. Walaupun sebenarnya kita tak buat salah pun kan. Kadang-kadang kita risau, takut kita ada buat salah dalam merekod, kan. Dalam kita berhati-hati pun kadang-kadang kita tersalah juga. Itu yang tak ada buat salah apa. Kalau yang memang buat salah tu, lagilah dia risau. Ini kerja audit. Dia check semua kan. Okey, cukai. Cukai ni maksud dia accounting dia plan percukaian bagi pihak syarikat. Maksudnya dia sediakan, dia bagi nasihat dekat syarikat ni hal-hal berkaitan dengan cukai. Ada banyak ni cukai-cukai dekat Malaysia ni yang kena bayar. Okey, inilah 4 bidang, sub bidang perakaunan. Perakaunan kewangan, perakaunan pengurusan, pengauditan dan juga percukaian. Okey. Okey, kita jumpa sekali lagi. Sambung laporan kewangan tadi. Ini penerangan yang lebih detail berkaitan dengan financial statement, laporan kewangan. Apa hubung kait fungsi perakaunan keuangan dengan pengauditan. Maknanya akaunten kewangan ni dia akan sediakan pelaporan kewangan macam cikgu cerita tadi. Kemudian pelaporan kewangan ni siapa yang akan digunakan? Ini ada dua pihak besar ni, orang luar ni, external auditors. Maksudnya juru audit luar ni dia akan periksa secara menyeluruh, dan laporan audit akan dikeluarkan. Maksudnya kalau audit datang kan, kalau disebut kataan laporan kewangan akan mendapat pendapat wajar tanpa pengecualian. Maksudnya laporan audit adalah tepat dan boleh dipercayai kerana telah menepati semua piawaian perakaunan. Maksudnya kalau kita dapat laporan audit macam ni, kita pun best lah, kita rasa syok lah. Maksudnya akaun kita tak ada masalah. Ini juga ada berkaitan dengan percukaian, macam cikgu cerita tadi lah. Yang sudah diaudit akan digunakan untuk membuat tafsiran cukai. Okey. Slide seterusnya ialah professional. Professional ni maksudnya accountant tu memang seorang yang professional, pro. Macam bola pun ada pemain profesional, ada pemain semi profesional. Kalau profesional maksudnya memang seorang yang sangat-sangat pakar. Kita kata dia memang sangat-sangat pakar. Dia ada kepakaran dalam bidang tertentu, dan dia bukan setakat pakar, dia menunjukkan komitmen dan minat yang mendalam dalam bidang yang dia ceburi kan. Memang dia pakar, profesional. Kalau kita kata sniper, profesional, maksudnya memang dia pakar sungguh. Dia tahu nak tembak musuh dia macam mana. Dia tengok jarak dia tengok angin dia macam mana kan. Sniper yang macam mana dia nak guna kan. Target dia macam mana, bergerak ke tak bergerak ke. Dia pakar sungguh. Maksudnya target dia dalam keadaan mana pun dia boleh tembak dan mati kan. Shoot to kill. Okey. Kalau accountant adalah seorang yang profesional. Accountant adalah satu kerjaya yang profesional, yang memang pakar sungguh. Maksudnya kalau kita minta nasihat kewangan daripada dia boleh bagi kepada kita satu pandangan yang boleh insya-Allah
menjelaskan kekeliruan berkaitan dengan kewangan. Ya. Okey, siapa dia yang dikatakan profesional ni? Kita yang pertama lah kita tengok ketua pegawai kewangan, ya, CEO lah. Ketua pegawai ketua pegawai kewangan ni ketua, ya. Penasihat kewangan, ni pengurus dana, ada juru audit, ada accountant, ya. Contoh-contoh kerjaya yang profesional. So maksudnya profesion perkawanan ni dia profesion dalam perkawanan adalah pelbagai dan skop kerja dia sangat luas. So berminat nak jadi accountant dan sakatan dengan dia. Okey, bila kita sebut profesional ni, ya, dia ada bukan syok-syok je kita nak sebut profesional ni, ya. Maksudnya dia ada ciri-ciri dia ada karakter dia yang tersendiri, ya, yang perlu ada pada seorang accountant ni. Perlu ada ciri-ciri kepimpinan yang cemerlang, sahsiah dan sikap. Accountant ni memang dia seorang leader. Dia buat decision, dia buat keputusan untuk syarikat dia. Pertama dia kena ada accountability. Dia kena ada rasa untuk tanggungjawab terhadap semua urusan-urusan kewangan dalam syarikat dia. Kemudian dia kena ada integriti, jujur. Jangan menyeleweng maklumat. Jangan sembunyikan fakta. Jangan sembunyikan angka. Jangan sembunyikan kerugian. Kemudian dia ada credibility. Orang percaya kat dia, kan. Dia boleh sampai maklumat tu dengan betul. Dia kena sampaikan maklumat tu dengan betul. Ini adalah 3 ciri-ciri kepimpinan yang cemerlang. Tak semestinya dalam bidang perkawanan, dalam bidang apa saja pun sebenarnya kita kena ada ciri-ciri ni. Okey. Tadi kita jumpa ciri-ciri profesional. So maksudnya apa dia etika profesion perkawanan? Lebih kurang macam cikgu cerita tadi lah. Dia ada etika dia. Ada prinsip akhlak atau nilai moral yang menjadi pegangan semasa menjalankan tugas. Dia ethics. Kita ada etika dia. Dalam agama kita pun ada banyak prinsip-prinsip akhlak yang sepatutnya ada dalam jiwa kita. Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey, yang pertama ialah kita tengok etika ialah pertama ialah integrity. Maksudnya jujur. Maksudnya kalau kita sebagai accountant, kita melaporkan perkara yang betul lah, jujur, apa yang berlaku dalam syarikat. Kalau kita dapat tender 1 juta, kita rekod 1 juta, kan. Bukan kita hilangkan satu nombor. 1 juta tu ada kosong, ada 6, kan. Kita buang satu kosong kat belakang dia. Yang tu masuk dalam poket kita. Yang kita rekod setakat 100,000 saja. Tu tak jujur, kan. Okay, yang kedua ialah kompetensi. Maksudnya dia profesional, dia sangat-sangat berkemahiran, kan, dan berkeupayaan untuk memberi khidmat perkawanan. Malam tadi cikgu tengok ada satu cerita movie, ya, The Accountant. Bagus cerita ni, ya. Ni forensic accounting. Maksudnya dia siasat, dia memberi khidmat penyiasatan kewangan pada syarikat yang bermasalah. Bila dia jumpa masalah tu, ada masalah lain yang berlaku, kan. Itu cabaran lah. Okey, bila saya lihat cerita tu, tengok. Ketiga ialah sifat profesional. Dia perlu mematuhi segala undang-undang dan peraturan. Dia kena pro lah. Dia kena ikut peraturan lah, kan. Tak boleh ikut peraturan sendiri, ya. Okey, kedua lah dia mesti berobjektiviti. Tidak boleh berkompromi dan berat sebelah. Maksudnya dia objektif. Dia buat keputusan berdasarkan evidence. Dia tak boleh condong orang kanan, tak boleh condong orang kiri, ya. Kemudian ialah kerahsiaan. Dia tak boleh dedah maklumat syarikat kepada orang luar. Dia tak boleh dedah maklumat syarikat kepada pesaing dia, yang boleh menyebabkan syarikat menjadi rugi. Itu antara ciri-ciri yang perlu ada dalam profession perkawanan. Okey. Seterusnya kita pergi kepada badan perkawanan yang ada di Malaysia ni. Kita ada beberapa badan. Yang pertama yang kita jumpa ialah MIA. MIA.
Malaysian Institute of Accountant. Adapun kita sebut sebagai Institute Accountant Malaysia. Maksudnya the highest badan lah yang ada di Malaysia ni. Maksudnya dia menentukan kelayakan seorang menjadi ahli, kan? Dia menawarkan latihan, pelajaran dan peperiksaan, mengenakan faktoran atas amalan profesional perkawanan. Ini semua MIA. Yang kedua ialah MASB ataupun Lembaga Piawaian Perkawanan Malaysia. Maksudnya kerja dia apa? Dia menggubal undang-undang perkawanan. Semua berkaitan dengan perkawanan, piawaian, dia menyemak dan membaiki piawaian, silibus-silibus perkawanan ni. Dia bertindak sebagai penasihat kepada akaunten. Dia sediakan keperluan minimum dan garis panduan, nyata kewangan. Ini adalah urus kerja dia, MASB. Dia seolah macam pembuat buku teks silibus accounting di Malaysia. Dia menentukan standard-standard dia. Kita sebagai accountant, kita kena patuh, kena ikut. Dia berubah-ubah. Cara pelaporan kadang-kadang berubah, kan, ikut situasi semasa. Kita pun sebagai accountant pun kena sentiasa belajar, meningkatkan ilmu dan belajar benda-benda baru juga, ya. Okay, yang seterusnya adalah CPA, ya, Institute Accountant Awam Bertauliah Malaysia, ataupun Malaysian Institute of Certified Public Accountant. Sebelum ni dikenali sebagai MACPA, ya. Siapa ada CPA nanti belakang dia tulis lah CPA, ataupun PA, macam Ishraq belakang dia ada CPA, Alia belakang dia ada CPA. Tu pun jangan tahu lah ini accountant bertauliah. Dahsyat. Okey, SIMA ni bukan kilang dekat Bukit Ketari tu. Ini Chartered Institute of Management Accounting. Ini semua kerja dia apa? Melahirkan akauntan profesional mahir dalam bidang pengurusan dan pentadbiran perniagaan, mengkaji dan menangani perubahan semasa dalam perniagaan. Ini SIMA. Yang seterusnya ialah ACCA, Associate of Chartered Certified Accountant. Maksudnya dia memberi khidmat nasihat kepada ahli dan pelajarnya sepanjang kerjaya dalam bidang perkawanan. Ini memberi pendedahan tentang peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan amalan perkawanan dan etika perkawanan. CCA maksudnya nanti macam ada cikgu bagi diagram sebelum ni. Maksudnya kalau berminat nak jadi accountant, ni satu laluan yang boleh anda masuk daripada SPM, ambil CAT, ambil CAT setahun, kemudian sambung FCCA, kemudian kerja 3 tahun, kemudian ambil exam dia, kemudian dapat title accountant. Okey, rasanya setakat ni saja kelas kita pada hari ini. Nanti cikgu akan buat lagi video lain, anda boleh tengok, dan cikgu akan bagi latihan dalam grup WhatsApp. Okey, sekian saja untuk kelas kita pada pagi ini. Berjumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.